Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa zakirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Kita buka Al-Quran muka surat 592, Suratul Ghashiyah, surah yang baru. Kalau dalam buku kita muka surat 177. Kita dalam Al-Quran 592, Suratul Ghashiyah. Jadi kita akan baca sama-sama daripada ayat 1 sampai ayat 6 boleh. Ya, sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-6 boleh. Boleh ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ni malam kita baca bersama ya, macam Yasin je. Baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', لا يسمن ولا يغني من جوع, وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. Yang berusaha pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan pimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah sama-samalah kita memanfaatkannya untuk menambah amal ibadah dan mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keampunan dan kasih sayang Allah, insya-Allah. Baik. Kita nak masuk dalam surah yang baru pada malam ni, iaitu Suratul Ghashiyah. Setelah kita sama-sama melihat apakah yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita pada surah yang sebelum ni, iaitu Suratul Fajr, kan? Dan pada malam ni tuan-tuan, kita sambung pada Suratul Ghashiyah yang dimaksudkan dalam kitab kita tersebut yang mengerikan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Walaupun sebilangan ahli tafsir lain menyebut tuan-tuan Al-Ghashiyah itu juga apa dia tuan-tuan, mengapung ataupun menutup. Kerana orang yang berada pada hari kiamat ni tuan-tuan seolah-olah, bukan seolah-olah tuan, memang orang yang dikapung oleh apa tuan-tuan, iaitu kehancuran yang mengerikan. Ya, maka kerana itulah tuan-tuan, Suratul Ghashiyah ni tuan-tuan menceritakan pada kita tuan-tuan masih lagi berkaitan dengan perkara-perkara akidah, lebih-lebih lagi tentang hari kiamat. Yang tuan-tuan takut-takut dengar tu sekarang ni tu, kalau lah perang berlaku lepas ni, menang pula Palestin, maka tak lama lagi kiamat lah kita ni. Ada mula dah risau tuan-tuan kan. Tuan-tuan, nak kata bahawa apa tuan-tuan?
Ditambah pula tuan-tuan dengan mimpi Muhammad Qasim pula. Lari semua baca, tak ada panduan tuan-tuan. Baca tak ada panduan tuan-tuan. Tuan-tuan, memang dalam beberapa riwayat hadis disebut tuan-tuan rentetan berlaku peristiwa perang ni tuan-tuan panjang. Peperangan yang akan berlaku ni tuan-tuan panjang tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan buka kita kitab Huru-Hara Hari Kiamat yang dikarang oleh Ibnu Katsir, tuan-tuan akan baca peristiwa perang tu tuan-tuan. Saya rasa hampir suku daripada buku tu cerita tentang tu dulu tuan-tuan. Maka kerana itulah tuan-tuan, perang yang berlaku sekarang ni tuan-tuan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai orang beriman jangan letak kat situ. Kalau menang mujahidin Palestin, kiamat lah kita ni, tak dapat buat apa lah kita ni. Jangan. Buat kiamat milik Allah Ta'ala. Jadi apa kerja kita tuan-tuan? Memperhalusi tentang apa yang Allah nak cakap pada kita dan dikaitkan dengan peristiwa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Supaya apa tuan-tuan? Kita lebih rasa tenang kerana kita ada Allah. Kita ada Allah. Baik. Surah ni tuan-tuan dikatakan diturunkan di Makkah. Surah yang ke-88 dan mengandungi 26 ayat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ni menerangkan lagi dari huru-hara hari kiamat. Ayat yang pertama bersifat sebagai pertanyaan untuk menambah keyakinan dan perhatian. Sebagaimana Allah kata, hal ataka hadisul ghashiyah. Sudahkah datang berita kejadian yang ngeri itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Beberapa wajah di hari itu tunduk terhina. Amilatun nasibah, yang bekerja, yang berpayah lelah. Tasla naran hamiyah, yang terbakar dalam api yang amat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang menggelegak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidaklah ada untuk mereka makanan kecuali dari duri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan dari kelaparan. Ini Allah sendiri yang menyebut pada kita. Maka ulama kata tuan-tuan, pada ayat 1 tu tuan-tuan dikata, sudahkah datang kepada engkau berita kejadian yang ngeri itu? Ayat ni nak tuju pada siapa tuan-tuan? Nak cerita kepada Nabi. Adakah, sampaikan wahai Rasulullah, adakah cerita hari kiamat ni dah sampai? Ya. Yang dimaksudkan dengan Al-Ghashiyah sebagai nama surah yang tertulis pada ayat pertama ini ialah betapa hebatnya hari kiamat itu kelak. Allahu Akbar. Nak pertama kata bahawa apa tuan-tuan? Kita baca hari kiamat ni tuan-tuan terlalu banyak disebut dalam Quran. Sepanjang-panjang kita baca juzuk yang ke-30 ni tuan-tuan, daripada mula sampailah hari ni tuan-tuan, cerita kiamat tu tak pernah putus lagi tuan-tuan. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Peristiwa ni satu peristiwa yang besar tuan-tuan. Abdul Hasan dalam tafsir Al-Furqan mengertikan dengan dahsyat. Begitu juga Haji Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin memberi erti yang menyelubungi kerana semua orang di hari itu diselubungi oleh rasa ketakutan dan kengerian menunggu keputusan nasibnya. Allahu Akbar. Kalau kita dengar orang yang berlaku di Gaza sekarang ni tuan-tuan kan, dia orang dikopung tuan-tuan kan, air tak ada, elektrik tak ada, api tak ada, makan tak ada, ubek tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan, setakat hari ni tuan-tuan, saya tak pernah dengar lagi orang di Gaza ni merungut tuan-tuan. Belum ada lagi tuan-tuan satu video pun orang di Gaza ni merungut, entahlah air, entahlah makan, tak ada lagi tuan-tuan. Malaysia jangan boreh naik rogo, satu Malaysia terbalik tuan-tuan ya. Boreh hilang, satu Malaysia terbalik tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kita hari ni mewah nak makan tuan-tuan ya. Tapi mereka yang serba kekurangan ni tuan-tuan, sampaikan orang Malaysia yang duduk di Gaza ni berkata apa? Walaupun elektrik tak ada, tapi kita boleh hidupkan handphone, boleh nyalakan internet dengan cara macam mana? Guna bateri kereta. Kenapa tuan-tuan orang yang serba kekurangan ni ada jalan ni tuan-tuan ya? Dan saya yakin dan berjaya tuan-tuan untuk melalui peristiwa pengepungan ni tuan-tuan,
Sebenarnya orang Gaza ni tuan-tuan, dia lebih banyak merancang daripada kita tuan-tuan. Sebenarnya dah banyak perancangan yang dia buat tuan-tuan. Maka kerana itulah tuan-tuan, kita hari ni kalau kapung atas dunia ni tuan-tuan, kita boleh merancang lagi, boleh ngelak sana ngelak sini, bantuan sana bantuan sini. Tapi kalau kena kapung di hari akhirat ni tuan-tuan, tuan-tuan nak ngelak macam mana? Dan tuan-tuan bila dikapung tu pula tuan-tuan, semua manusia tuan-tuan, tak ada yang terlepas tuan-tuan. Di mana bumi dia mati tuan-tuan, di situ dia akan hidup semula dan akan dihalau ke mahsyar. Semua sekali tuan-tuan oleh api yang besar sebagaimana disebut dalam hadis tuan-tuan. Dihalau semua sekali ke mahsyar tuan-tuan ya. Baik. Penyusunan tafsir ini memberi erti yang mengerikan, lalu dihuraikan di ayat selanjutnya keadaan yang mengerikan itu. Apa dia? Ghasyiyah tu apa? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Beberapa wajah di hari itu tunduk terhina. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Ngorinya hari kiamat ni, hari itu apa jadi tuan-tuan? Tak ada senyum tuan-tuan. Tak ada senyum. Walaupun ayat dia kata beberapa wajah. Mana kata bahawa apa tuan-tuan? Ada yang riang Tapi cerita apa tuan-tuan? Semua orang sorry tuan-tuan. Wajah dari orang-orang yang telah merasa bersalah. Mana kata apa tuan-tuan? Yang beberapa tu apa dia? Yang merasa bersalah di masa hidupnya yang lampau. Sebab masa hidup mari tuan-tuan, banyak kerja yang dia tak laksanakan. Merasa sendiri betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa ngerinya hal yang akan dihadapinya, muka waktu itu tidak dapat diangkat, malahan tunduk merasa hina. Nak kata keadaan orang masa tu apa jadi tuan-tuan? Tunduk, tak berani angkat. Tak berani angkat. Kenapa tuan-tuan? Banyak salah. Kita kalau buat salah ni tuan-tuan, nak ngadap dengan orang yang tahu kita buat salah ni pun susah tuan-tuan ya. Orang kenal lah kita ni bukannya yang kena tangkap hari tu kau. Dah mula dah tuan-tuan ya. Dia datang masjid ke corok nunggu tepi tuan. Tapi mahsyar tuan-tuan, satu tempat yang cukup menyeksakan tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Dia akan melihat sini. Malah tuan-tuan, nak rasa terhina ni tuan-tuan, bukan mahsyar saja tuan-tuan ya. Masuk kubur terhina lah dia tuan-tuan. Ni bagi orang-orang yang mana tuan masuk hati hidup ni dunia atas ni tuan-tuan, sebahagian kafir, sebahagian orang munafik. Kan? Walaupun ulama kata tuan-tuan, termasuk dekat situ 4 golongan. Siapa dia? Yahudi, Nasrani, orang yang kufur pada Allah, dan segala orang munafik. 4 tuan-tuan yang Allah Ta'ala tunjukkan nanti apa dia tuan-tuan? Dia mati sahaja dah rasa hina, apatah lagi pada mahsyar ni tuan-tuan ya. Apatah lagi pada mahsyar ni. Allahu Akbar. Itu sebab dalam sejarah kita tuan-tuan menunjukkan macam mana tuan-tuan, orang yang banyak menentang Nabi nama dia Abu Lahab. Macam mana mati ya tuan-tuan? Mati busuk tuan-tuan ya. Mati busuk tuan-tuan sampai orang terpaksa elak dengan keldai tuan-tuan ya. Elak dengan keldai. Tak siapa pun sanggup dokek busuk ni keadaan orang yang mana atas dunia oleh Allah dah balik tuan-tuan. Atas dunia oleh Allah dah balik tuan-tuan ya. Walaupun di sana ada di kalangan mungkin saudara-saudara kita tuan-tuan kan, yang mana tuan-tuan mati 2-3 hari dalam rumah ya, bau tuan-tuan. Bau. Tetapi tuan-tuan bau itu tuan-tuan masih lagi boleh diurus. Tapi baunya tuan-tuan siapa tuan-tuan? Abu Lahab tak boleh diurus tuan-tuan. Dicerita pula lagi siapa tuan-tuan? Mustafa Kamal Atatürk. Kan? Macam mana tuan-tuan hinanya dia tu tuan-tuan sampai tak diterima tanah. Terpaksa apa tuan-tuan? Masuk dalam batu tuan-tuan. Susun batu sampai kan orang kalau pergi sana pun tuan-tuan masih lagi ada bau itu tuan-tuan. Penghinaan yang Allah beri pada orang yang mana tuan-tuan kufur engkar pada Allah. Dan wa iyazubillah min zalik. Kita minta jauh tuan-tuan. Kita tak tahu kehidupan kita hari ni macam mana keadaan dia tuan-tuan. Baik, maka kerana itu apa tuan-tuan? Kerja kita apa tuan-tuan? Kukuhkan iman, kuatkan hati kita ni. Sebab apa tuan-tuan? Orang beriman ni tuan-tuan, dia tak lepaskan diri dia daripada apa tuan-tuan? Merasa dilihat oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Sepanjang masa. Kita ni apa tuan-tuan? Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut lagi apa tuan-tuan? Wasyiyah tu amilatun nasibah, yang bekerja, yang berpayah lelah. Menurut tafsir daripada Al-Qasyani,
Setelah orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, bekerja keraslah dia, berpayah lelah, berusaha untuk mengapai naik dari dalamnya. Allah. Kita tahu tuan-tuan, janji Allah kepada kita apa dia tuan-tuan? Rehat tu tuan-tuan, bila tuan-tuan? Setelah datang kematian kita tuan-tuan. Kan sebagaimana Nabi kata apa tuan-tuan? Disabut oleh malaikat kepada orang yang mati di malam pertama dia apa tuan-tuan? Numu kau. Naumatal arus kan. Tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin malam pertama. Nak kata apa tuan-tuan? Rehatnya kita ni bila patut tuan-tuan? Mati. Tapi di sana ada orang lepas mati dia tak rehat tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Empat golongan yang saya sebut tadi tuan-tuan. Tanamlah mati. Jangan ikut orang-orang macam ni. Siapa? Yahudi, Nasrani, segala orang kufur pada Allah dan orang munafik. Empat ni tuan-tuan, dia takkan rehat lepas daripada mati tuan-tuan. Takkan rehat. Baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab nak keluar daripada neraka tu. Hari-hari manjik nak keluar menurut sebahagian riwayat. Hendaklah melepaskan diri kerana sakitnya azab. Namun usahanya itu hanya mendatangkan lelah sahaja kerana dia tidak akan dapat keluar sebelum azab seksa selesai. Allah. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Selama mana ada azab seksa tuan-tuan, selama itulah mereka takkan keluar. Ni siapa tuan-tuan? Iaitu orang yang mana tuan-tuan ada melakukan dosa ketika masa hidup marin. Kan? Tetapi bagi orang kafir ni tuan-tuan ada tak? Tak. Empat golongan yang disebut tadi tuan-tuan takkan keluar sampai bila-bila. Takkan keluar sampai bila-bila. Itu sebab kita sebut di apa? Madrasah Tamringin kan, bila kita baca kitab Nasahil Libat tadi kata apa tuan-tuan? Neraka tu susah dah. Tapi yang lebih susah apa dia? Kokal dalam neraka tu. Allah. Neraka tu susah dah, teruk dah. Kan? Bahaya dah. Tapi yang lebih bahaya, yang lebih mendatangkan musibah, mudarat besar daripada neraka tu apa dia? Kokal dalam neraka tu. Sebab orang tak boleh keluar tu tuan-tuan, itu satu perkara yang azab yang mereka akan lalui tuan-tuan. Tapi bagi orang beriman yang ada perangai, ni kata perangai tuan-tuan ya. Rajin ibadah, rajin ekor pun rajin. Ni kita selalu sebut tu. Kan? Ibadah pun pergi, mayang pergi tuan-tuan ya. Merembat lantun orang pun rajin. Ni yang orang joni-joni macam ni kalau dia mati tak taubat apa jadi tuan-tuan? Ada hukum seksa. Ada hukum seksa. Macam disebut ya. Dia pergi kuliah rajin-rajin. Lawan lelaki pun rajin. Dosa tu ya. Hajah-hajah ya. Dosa tu ya. Kan? Sama juga macam suami. Kuliah rajin. Nafkah tak pernah bagi. Dosa tuan-tuan. Kalau tak pernah taubat minta ampun pada Allah, benda tu takkan terpadam daripada buku kita tuan-tuan ya. Maka kerana itulah tuan-tuan, diberi ibadah-ibadah tuan-tuan yang menghapuskan dosa. Apa dia? Semayang. Kan? Sebab semayang ni tuan-tuan, dosa besar, dosa kecil semua Allah padam tuan-tuan. Jadi kita kena apa tuan-tuan? Sentiasa mendahulukan perintah Allah tu tuan-tuan ya. Atau bekerja keras siang dan malam kerana dikerah, dipaksa dan dihentam oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka itu. Dan kata Al-Qashani Al-Qasyani, minta maaf tuan-tuan ya. Boleh juga ditafsirkan bahawa orang-orang ini dikala hidupnya di dunia dahulu bekerja keras siang dari malam, berpayah lelah menghabiskan tenaga mengejar kemewahan dunia, mengumpul harta, mengumpul wang, mengumpul kekayaan, namun faedah yang didapatinya untuk akhirat tidak ada sama sekali. Tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali dengan tuan-tuan, dunia ni ada Allah sediakan untuk kita cari. Tapi jangan lupa pada Allah Ta'ala tu. Masalah kita apa tuan-tuan? Cari banyak-banyak sampai lupa. Ada kisah ada? Siapa tuan-tuan? Qarun berialah minta doa lah, wahai Nabi Allah Musa, biarlah aku ni kaya. Nanti senang nak bantu orang, nak tolong agama kau wahai Musa. Ni janji dia tuan-tuan ya. Kaya apa jadi? Lupa. Kaya apa jadi tuan-tuan? Lupa. La haula wala quwata illa billah. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila orang datang jumpa Rasulullah doa jadi kaya, Nabi kata cukup. Minta cukup,
Jangan minta kaya. Tak apalah wahai Rasulullah, kalau aku kaya nanti aku, Nabi kata tak apa. Tak apa. Biar cukup daripada berlebih-lebihan. Kenapa Nabi ajar gitu? Sebab kita bila lebih ni lupa, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tengok duit lembek duit tu banyak ke sikit? Biasa banyak ke sikit? Kadang-kadang tak ada pun, tuan-tuan kan. Kadang-kadang tak ada pun. Tapi kenapa selesa? Cukup. Kenapa selesa? Cukup. Yalah ustaz dah tinggal berdua, pergi minum, uji canai dua, TO dua. Baru pengen songah ke bah. Kenapa tuan-tuan? Allah datangkan lapang tu untuk kita bila mana kita rasa cukup. Tapi bila kita rasa tak cukup, apa jadi tuan-tuan? Dah ada orang pasara dapat 1,000 pula dah. Dah mula dari malam ni dapat 1,000. Bila nak mari? Baru bantang bajet tuan-tuan ya. Baru bantang belum lului. Barangan tuan-tuan. Dapat 1,000. Wih, jauh pergi jalan. Entah sampai dah tidak rasa tuan-tuan. Tidak rasa tuan-tuan. Baru mantang. Tuan-tuan janganlah macam tu pun ya. Kalau kita yang berjual lagi sadap 2,000 ke bang nak mari tuan-tuan. Kan kawan-kawan pun hantarlah tahniah. Tahniah apa baru bantang. Kan? Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Tuan-tuan untuk dunia cari tapi jangan sampai lupa Allah. Tu sebab orang lupa Allah ni sampai mana tuan-tuan? Sedekah pun tak nak, kedakut jadi tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan dah kutip duit untuk hantar semangan Palestin berapa ribu dah? Berapa ribu dah? Kan keluar surat kan, suruh kutip derma kan? Kutip dah? Kutip tak? Tengok tuan-tuan berapa? Kira hantar doreh. Sebab apa tuan-tuan? Kita bersama-sama nak pergi ke sana mungkin tak mampu tuan-tuan. Yalah, penyakit 3 serangkai besoklah tu tuan-tuan. Ada tuan-tuan kan? Kutip tuan-tuan. Jangan lupa. Biar dia apa tuan-tuan? Cukup seminggu ni tuan-tuan. Biar dia ada 9,000. Kalau tak cukup, keluar duit masjid cukup ada 9,000. Banyak. Kan? Nak tahu apa? Inilah semangat kita tuan-tuan kan? Untuk saudara kita di Gaza ni tuan-tuan. Saya kempen jam 2 tadi tuan-tuan ya. Volume kutubah tu kempen tu. Ini kita nak hantar Gaza. Jangan buat malu company. Kita gajah mati mesti hantar paling tidak 10,000. Semua mandang tuan-tuan. 10,000 tu niat. Kalau ada kita hantar tuan-tuan ya. Tapi dia kata apa tuan-tuan? Yakin dan percaya lah. Manusia ni tuan-tuan, selama mana dia ada kelebihan daripada rezeki tuan-tuan, dia takkan lupa saudara tuan-tuan. InsyaAllah. Ya, yakin dan percaya lah tuan-tuan ya. Berapa banyak orang bekerja keras. Berpayah lelah mempertahankan kedudukan, kekayaan dan berbagai kemegahan dalam dunia. Padahal yang dikejar hanyalah suatu fata morgana berlaku. Apa maksudnya tuan-tuan? Benda yang akan hilang. Bayang-bayang tuan-tuan fata morgana ni tuan-tuan ya. Walaupun kita tahu tuan-tuan, dunia ni kita tak buat mati. Tapi berapa ramai orang tak nak mati sebab dunia ni tuan-tuan. Kan? Berapa ramai orang tak nak mati sebab dunia ni. Tahu dah tuan-tuan, mati kain kapan ni. Kapeh tuan-tuan. Kapur barus yang kita tak nak pakai tu, mati kena pakaian. Cuba pakai kapur barus sekarang macam. Apa bau mayat ni kita tak nak pakai tuan-tuan. Tetapi mati kalau pakai boleh komplain? Mana boleh dah. Kan? Kalau bongkar dia tuan-tuan, dia akan khabar kau ni gunalah minyak wangi, bukan guna kapur barus. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pun tak nak. Tetapi kenapa tuan-tuan? Masih ada lagi yang mana tuan-tuan? Sebab dunia ni dia takut tak nak mati tuan-tuan. Tak boleh tak nak mati tuan-tuan. Sehabis-habis tenaga, ajal pun datang. Selain dari lapisan kain kafan, tidak ada yang dibawa pulang ke hadrat Allah. Amal tidak ada, jasa tak ada, bakal pun tak ada. Allahu Akbar. Yang inilah yang dimaksud apa tuan-tuan? Lepas mati makin payah. Lepas mati makin payah. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah sebut lagi pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah, yang terbakar dalam api yang amat panas. Apakah cuma hasil dari kerja keras berpayah lelah itu? Apakah cuma hasil dari tenaga yang telah habis? Dan untuk apa tenaga itu dihabiskan? Lain tidak hanyalah seperti pepatah terkenal, di laut ranjau dihamburi. Ini disebut macam tu tuan-tuan. Nak kata apa tuan-tuan?
Hidup kita ni macam tu lah tuan-tuan ya. Selama mana tompek kita boleh harung tuan-tuan, kita akan harung tuan-tuan. Sanggup, sebab dunia ni kita sanggup. Poi mana-mana sanggup tuan-tuan. Tapi apa jadi tuan-tuan? Dia hanya hilang. Setelah apa tuan-tuan? Kita dapat, kita rasa puas, hilang macam tu. Itulah dunia. Itulah dunia ni tuan-tuan. Dapat, hilang macam tu tuan-tuan. Tetapi berbeza dengan amal. Tuan-tuan ya. Berbeza dengan amal. Amal bila kita dapat, tuan-tuan apa jadi tuan-tuan? Makin lama makin baik. Makin lama makin baik. Kita ambil satu bab semayang kita fardu 5 waktu ni tuan-tuan. Janji Allah apa tuan-tuan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang semayang ni tuan-tuan, orang yang mendirikan semayang, menunaikan semayang, Allah cegah diri dia daripada perbuatan keji, Allah jauhkan dia daripada perbuatan mungkar. Kan? Sebab itulah kita nampak bahawa tuan-tuan, memang kita ada perangai-perangai sikit-sikit, tapi kerana usaha dalam semayang kita apa jadi tuan-tuan? Lama-lama dihaki yang buruk tu dihaki sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Kan? Maka baiklah dia. Kenapa tuan-tuan? Sembahyang menjadi apa tuan-tuan? Benteng ataupun dinding untuk diri dia tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala dah janji kepada orang yang semayang ni tuan-tuan. Segala kerja keras berpenat payah lelah itu hanyalah menyalakan api neraka yang akan membakar diri. Rupa-rupanya hidup orang kafir, hidup orang yang derhaka pada Allah ni apa tuan-tuan? Makin lama dia hidup apa jadi tuan-tuan? Makin besar api neraka yang sedang menunggu dia. Makin dalam dia akan duduk dalam jurang api neraka ni tuan-tuan. Maka sebab itu kita kata bahawa apa tuan-tuan? Kena bersyukur kerana Allah pilih kita sebagai orang beriman. Kenapa tuan-tuan? Allah jauhkan kita daripada api neraka dengan syarat apa dia tuan-tuan? Beramal. Dengan syarat dia apa tuan-tuan? Kena beramal. Tak boleh ngaku beriman macam tu semata-mata tuan-tuan. Beriman, mayang? Mayang nanti dululah. Mayang tu nanti dulu. Kenapa? Entahlah dia ni macam yang tuan-tuan tengok dalam TV tu lah tuan-tuan kan. Saya haji sudah, zakat sudah, puasa sudah, semayang tak berapa nak maun. La ilaha illallah tuan-tuan. Usah tertipunya orang tu tuan-tuan ya. Tertipunya orang tu tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, makin lama orang kafir ni hidup, yakin dan percayalah tuan-tuan, makin besar api neraka yang sedang menunggu dia. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita ni kena usaha supaya apa tuan-tuan? Sebilangan daripada orang-orang kita hari ni tuan-tuan, tak ikut jejak langkah orang kafir ni tuan-tuan. Tak ikut. Baik. Begitu juga disebut apa lagi tuan-tuan? Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari mata air yang menggelegak. Di dalam dunia ini pun ada orang yang merasakan demikian itu. Nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Buih tuan-tuan ya. Bahasanya tuan-tuan Pak Hamka ni cukup kata orang apa tuan-tuan? Cukup tinggi bahasa kenapa tuan-tuan? Meletakkan kita ni supaya tengok atas dunia ni pun dah ada dia punya perumpamaan yang diberi tuan-tuan. Seolah-olah nak beritahu pada kita bahawa apa tuan-tuan? Kalau atas dunia ni itu yang kita rasa tuan-tuan, maka akhirat lebih teruk lagi daripada itu tuan-tuan. Lebih teruk daripada itu tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Ataupun dia kata apa? Laksana orang yang meminum air laut tambah diminum lebih haus. Kan? Tuan-tuan nonggok laut kalau minum air masin tu tuan-tuan, kalau ikut geng-geng poi candat sotong ni lah tuan-tuan cerita mose. Kata ustaz kalau pergi candat sotong tiba-tiba muntah. Ubek yang pertama ambil air sotaguk minum air laut tu. Insya-Allah muntah berhenti dah. Saya pun kata entah manalah apa tu. Tapi yo ustaz, saya dah try dia kata. Tapi boleh tahan muntah tu ialah loyo poning tu tak hilang ni khabar tuan-tuan ya. Tapi di khabar lah oleh ulama kita apa dia tuan-tuan? Air masin ni tuan-tuan, lagi tuan-tuan minum, lagi hawi tuan-tuan ya. Kenapa? Sebab tuan-tuan tak boleh nak minum banyak. Apatah lagi nak hilangkan tuan-tuan punya apa? Koring pada bibir dan pada tokak tu tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Masin. Masin tu pula tuan-tuan bukan masin kerana dia bubuh garam. Kerana masin semula jadi. Yang tak mampu ditelan tuan-tuan.
Kalau tolan pun dia kata apa tuan, sikit parut tuan-tuan ya, wallahu taala alam. Tapi nak kata apa tuan-tuan, tak ada puas dah, kepuasan tidak ada, haus tidak lepas, sebab yang dicari bukan ubat penawar, melainkan apa dia, racun. Kan, melainkan apa dia tuan-tuan, segala bentuk racun. Baik, kerana sebab itulah kita nampak bahawa apa tuan-tuan, kalaulah kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, salah pilih jalan. Kan? Salah pilih jalan. Walaupun pada hawa nafsu tu sadap. Kan? Walaupun hawa nafsu kita kata sadap, orang tak semayang, sadap tuan-tuan, nonggok melanggar sadap. Pergi merayau, orang lain pergi semayang, dia sadap makan. Sadap tuan-tuan, sadap. Tapi bagi kita ni Allah bagi apa dia tuan-tuan? Jamak qasar. Kan? Time orang abang maghrib, tuan-tuan niat ialah nak jamak isyak dengan isyak apa masalah Kenapa? Sebab orang beriman ni sentiasa ada ilmu tentang ibadah dia. Kan? Bila orang tengah abang maghrib, dia tengah makan ikan bakar lah mana? Tanjung Lumpur, Kuantan. Time abang tu, ikan bakar sampai. Otak-otak sampai. Takkan nak bongkar, sedangkan dia orang musafir, tuan-tuan. Niat untuk jamak qasar, masalah apa, tuan-tuan? Sebab kita ada ilmu dia, tuan-tuan. Kan? Itu sebab bila ada ilmu apa jadi, tuan-tuan? Senang. Tapi bila ilmu tak ada apa jadi, tuan-tuan? Jalan ni tak payah mayang pun tak apa. Dia semayang kat kampung, kat masjid je kebal. Kalau jalan tak payah mayang. Oh, sadap tuan-tuan. Hawa nafsu tak sadap. Kan? Tapi tuan-tuan, sadap itu atas dunia lah, tuan-tuan. Atas dunia. Baik. Pengalaman di dunia ini pun akan dirasai sampai ke akhirat. Air yang disangka akan melepaskan dahaga itu ternyata adalah timbul dari mata air yang selalu menggelegak, sehingga kalau diminum, perutlah yang akan hancur. Nak kata apa tuan-tuan? Air dalam neraka ni tuan-tuan, salah satunya apa tuan-tuan? Air mata air yang air tu tuan-tuan menggelegak sepanjang-panjang masa. Walaupun kita cerita banyak kali tuan-tuan ya. Selain daripada mata air apa dia tuan-tuan? Lelehan cecair daripada ahli neraka. Bisul ko, kayap ko, nanah ko, tu minuman ahli neraka tuan-tuan. Boleh minum? Atas dunia tengok kayap tu pun tuan-tuan, loyo tuan-tuan. Tengok kayap. Loyo tuan-tuan. Ni minum. Sebab apa dah tak ada air tuan-tuan. Terpaksa minum. Maka bila minum air daripada mata air yang di hulu ni tuan-tuan, dah habis minum apa jadi tuan-tuan? Hancur daripada atas sampai ke bawah ni tuan. Hancur seluruh tuan-tuan. Lepas tu apa jadi? Elok balik. Minum balik. Hancur balik tuan-tuan. Puas ke? Tak. Tak ada puas dah tuan-tuan. Berbeza macam kita atas dunia ni tuan-tuan. Lepas semayang asar agui tuan-tuan. Apa nak buat tuan-tuan? Cendol pilah. 2 mangkuk ngap. Balik tu coconut shake Tanjung Ipoh. 2 cawan atas motor sodut tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab nak puas minum. Nak puas minum. Sampai rumah, orang rumah teh tarik pula. Tu pun tak puas tuan-tuan. Tu pun tak puas. Kenapa tuan-tuan? Nikmat. Sebab kata bahawa tuan-tuan, atas dunia nikmat ni pun kita tak puas. Kita lalui nikmat di syurga ni dah. Larilah pula tuan-tuan ya. Maka itulah yang Allah sediakan untuk ahli neraka ni tuan-tuan. Begitu juga Allah sebut pada ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak adalah untuk mereka makanan kecuali dari duri yang menyangkut dalam kerongkong dan keluar kembali susah. Ditelan ke dalam, tidak mahu turun ke perut. Antaranya apa tuan-tuan? Buah zakum kan. Buah yang berduri ni tuan-tuan ya. Nampak kocik di luar. Tolan kembang kat dalam tuan-tuan. Tolan kembang kat dalam. Sangkut Allah. Tak tahulah tuan-tuan ya. Kita tercokik tulang tuan-tuan ya. Tulang tu sebatang ya tuan-tuan ya. Hospital Pilar ambil hari tuan-tuan. Macam-macam doktor tu masuk, penyodok pun dia masuk nak keluar tuan-tuan. Sudah doktor kata tak dapat nak keluar ni dah. Kena bodah. Sebab apa? Tulang tu panjang sejongkar panjang Dia makan ikan kerai. Tuan-tuan, ikan kerai. Lopa bona tak soda atau tolan tuan-tuan. Sejongkar sangkut tuan-tuan. Kena bodah keluar tuan-tuan ya. Kalau setakat tulang kocik-kocik kau ubek turun dia tuan-tuan ya. Yang panjang tak mahu dia tuan-tuan. Nak kata bahawa apa tuan-tuan?
tulang tak terlayur. Ni buah zakum ni luar nampak kocik, tolan kembang tuan-tuan ya. Tapi dah tak ada apa jadi tuan-tuan, makan tolan lalu ikut salur ni tuan-tuan ya. Salur parut ni pedih tuan-tuan. Riwayat kata apa tuan-tuan? Digesek usus tu keluar ke bawah tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Tak tahulah kita dah tuan-tuan ya. Kalau bondo tu tak lagi memberi keinsafan pada kita, tetap lagi nak melakukan dosa ni tuan-tuan, tak tahulah kita dah tuan-tuan ya. Begitu juga Allah sebut pada ayat yang ke-7 tuan-tuan. Allah kata la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan dari kelaparan. Itulah jenisnya azab dan siksaan, dan itu hanyalah kelanjutan dari kesia-siaan selama hidup di dunia. Masa kata apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sisian umur sekarang, tak nak tambah amal dan tak nak bentuk jiwa yang baik kerana Allah Ta'ala ni tuan-tuan kan, maka apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan akan hidup ni sia-sia lah. Sebab saya selalu sebut, banyak tompek sebut dah tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan kena ikut sampai jalan. Apa jalan ni tuan-tuan? Jalan para Nabi. Tuan-tuan kalau sayang para Nabi ni tuan-tuan, jangan tinggal. Kerana apa tuan-tuan? Rasulullah datang bawa wahyu pada kita tuan-tuan. Rasulullah ajar semua benda tuan-tuan. Rasulullah ajar pada kita tuan-tuan semua benda. Kan? Sampai kalau saya ceramah maulud tu tuan-tuan kan, saya akan sebut apa tuan-tuan? Antara hadis Nabi yang popular tu apa dia tuan-tuan? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnah aku, dia cinta aku. Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Ni Nabi sebut sendiri tuan-tuan. Maka kerana itulah tuan-tuan, apa yang Nabi SAW bawa ni tuan-tuan, semuanya lah perkara yang betul, yang tuan-tuan boleh jadikan panduan kehidupan. Kenapa tuan-tuan? Antara sunnah yang besar apa dia? Semayang jemaah. Orang jantan jangan semayang kat rumah. Faham? Ini kadang-kadang kita faham dah tuan-tuan kan, tapi sampai masuk tak faham. Orang lelaki jangan semayang di rumah, sebab Nabi tak pernah semayang di rumah walaupun Nabi sakit. Tapi kita ni tak sakit, tak datang sekejap-sekejap tu jadilah. Ni jangan sekejap-sekejap sakit. Sekejap-sekejap sakit. Mana sakit? Mana sakit? Sudah sakit betul-betul berpadan muka. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi pilihkan untuk kita apa dia tuan-tuan? Ibadah yang paling sesuai. Kan? Itu bila orang kata, Ustaz, bukan tak nak datang kadang-kadang, Ustaz, ialah jauh. Tuan-tuan ingat kisah Abdullah bin Ummi Maktum? Apa Nabi cakap dengan dia? Dia ngadu, wahai Rasulullah, aku ni buta. Waktu malam tu gelap. Sebab saya bila baca hadis, saya golak tuan-tuan. Orang buta, siang malam sama, kalau tuan-tuan. Saya golak sendiri tuan-tuan. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku ni lah buta. Malam tu gelap. Dia siap bila lah orang buta. Tergolak gitu. Tapi tuan-tuan, itulah luahan hati sahabat. Daripada rumah aku ni jauh, nak sampai ke Masjid Nabawi tu, takut terlanggar dinding rumah orang, mengganggu orang. Yang kedua, ada binatang-binatang berbisa. Nabi kata apa? Atas ma'un nidak, kau dengar tak azan? Maka kata dia dengar. Maka Nabi kata datang. Fa'ajaba, datang. Dengar azan, datang. Maka Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun dia buta tuan-tuan, dia tak pernah tak pergi masjid. Buta tuan-tuan ya. Yang tak buta ni, yang kaki membuta. Yang kaki membuta ni tuan-tuan. Aduh, hai tuan-tuan. Kalau cakap body tuan-tuan, tapi itulah hakikat dia tuan-tuan. Kita tak nak masuk dengan aku, tetapi perbuatan apa yang ulama suruh, Nabi suruh, tuan-tuan tak nak ikut. Sama. Yang kedua, kau nak ikut siapa tuan-tuan? Para siddiqin. Orang yang membenarkan apa yang Nabi kata. Tak ada ragu-ragu tuan-tuan. Betul lah kiamat. Dah mula tu tuan-tuan. Betul lah ada kiamat ni. Dah. Nak kata apa tuan-tuan? Dia dah mula tak ada sifat membenarkan. Macam Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga siapa dia tuan-tuan? Iaitu syuhada. Orang-orang yang mati syahid dalam medan perang. Sebab tuan-tuan tengok orang di Palestin ni tuan-tuan kan, senyum itu banyak tuan-tuan ya. Bila mati anak, mati suami ni kata apa riangnya, dia kata kan.
Riangnya Allah ambil anak aku sebagai seorang syahid. Ya Allah tuan-tuan, tak dapat mayang gitu tuan-tuan ya. Macam mana Allah beri ketenangan, kegembiraan pada mereka ni dengan syahid tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan khabar dekat sana tak ada orang mati syahid tuan-tuan ya. Itu satu kata orang apa tuan-tuan, kejahilan untuk diri kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan, yang keempat siapa tuan-tuan? Orang soleh. Orang soleh ni apa dia tuan-tuan? Dia buat sebarang bentuk ketaatan semua sekali dan dia buang semua sekali perangai-perangai maksiat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada empat jalan ni tuan-tuan atas dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan sedang bina hidup tuan-tuan untuk faedah akhirat. Tetapi kalau tuan-tuan lari daripada empat jalan ni, tuan-tuan sedang hidup sia-sia, mati sia-sia. Hidup sia-sia, mati sia-sia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada jalan untuk hidup senang, melainkan apa tuan-tuan? Jalan itu jalan yang Allah pilih untuk kita tuan-tuan. Dan antara jalan syarak yang Allah pilih untuk kita apa dia tuan-tuan? Solat. Yang paling besar apa tuan-tuan? Solat. Solat adalah jalan syarak yang Allah pilih untuk manusia. Sebab orang tak semayang, tak ada hak di sisi Allah Ta'ala tuan-tuan. Tak ada hak. Kan? Maka tuan-tuan pun tengoklah orang mula-mula nak semayang tuan-tuan kan. Tiba-tiba ada pula jantan dengan perempuan semayang sama-sama macam dalam video tu lah. Ni kapalah orang semayang lelaki perempuan ni. Rupa-rupa dia bukan semayang lelaki perempuan, semua tu jantan tuan-tuan. Dia telah insaf kan, nak baik, nak buat baik. Kita doa je lah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia, dia akan berubah daripada diri dia. Ni tak komen yang bukan-bukan. Ni dah gila, dunia akhir zaman, masuk neraka. Jangan tuan-tuan. Kerana apa? Siapa yang tak pernah tersalah di dunia ni? Selain Nabi lah tuan-tuan, siapa yang tak pernah tersalah? Tuan-tuan orang duduknya, siapa tak pernah tersalah? Ingat jangan? Semua pernah ada kesilapan-kesilapan yang telah diminta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita tuan-tuan. Ini kekuatan yang kita ada tuan-tuan. Di dunia mencari minuman yang kelak akan jadi duri dan makanan yang kelak hanya akan menambah kurus dan sengsara. Maka kerana itulah tuan-tuan, hiduplah sebagai orang yang mana tuan-tuan mencari segala nikmat dan kurniaan Allah melalui iman, amal, takwa. 3 benda jalan sekali tuan-tuan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Beberapa wajah di hari itu akan merasa nikmat. Li sa'iha radiyah, yang lantaran usahanya sendiri dari merasa sentosa. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang amat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak akan mereka dengar di dalamnya hal yang sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang selalu mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tempat-tempat peraduan yang tinggi. Tempat beradu tuan-tuan ya, tempat beradu, peraduan kan, tempat tidur, tempat rehat. Wa akwabum mawdu'ah, dan piala-piala yang sedia terletak. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang teratur berbaris. Ni orang nak rehat, susun lawa-lawa tuan-tuan ya. Macam tengok lawa-lawa tuan-tuan, ui tidur ampuh tuan-tuan ya. Saya dah cerita tuan-tuan ya, dibahas oleh ulama-ulama kita tuan-tuan kan, dalam surah Al-Waqi'ah, begitu juga dalam surah Al-Insan. Tuan-tuan, satu katil ahli syurga tu tuan-tuan ada 70,000 bidadari. Macam bosan manalah katil tu tuan-tuan ya. Atas dunia ni tuan-tuan tidur berdua pun rasa nak menandang ni tuan-tuan ya. Kajab dihelak kajab dihelak kajab bantar paluk kat muka kita. Tuan-tuan, tapi kat syurga, ahli syurga tuan-tuan, seorang ahli syurga, atas katil tu 70,000 bidadari. Macam manalah gadang itu tuan-tuan ya. Kan? Sebuah dewan tuan-tuan ya. Bukan sebuah dewan, sebuah stadium. Stadium tu pun 3,000 tuan-tuan. Kalau 70,000, Allah. Yang semua tuan-tuan, bidadari itu comelote tuan-tuan ya. Putih melapak, berhias tuan-tuan. Ketua dia siapa tuan-tuan? Adalah isteri kita atas dunia. Loya, dan dah mula loya apa baik. Orang ajar betul tuan-tuan. Dia ingat bini aja atas dunia. Kan? Dan ketua bidadari tu siapa tuan-tuan? Isteri dia.
yang solehah yang dia didik atas dunia ni tuan-tuan. Allah, hai, itu yang paling lawa tuan-tuan ya. Itu yang paling lawa. Bila dia berdehem satu tuan-tuan, sampai makan, dia suap ahli syurga tuan-tuan. Hui tuan-tuan, tak terbayang tak saya tuan-tuan ya. Atas dunia nak nyuruh dia suap pun payah tuan-tuan. Kalau tak sakit tak rasa lah tuan-tuan. Sakit pun disuruh jururawat yang suap tuan-tuan ya. Jururawat tu pula bukan yang senyum-senyum, yang panggil-panggil ke bulu je, makan tuan-tuan ya. Bukan jururawat sini kan, kena ban lagi tu. Allahu Akbar. Anak kata bahawa apa tuan-tuan? Siap dan permaidani hamparan yang selalu terbentang. Apa tuan-tuan? Bersih lawa. Bersih lawa. Wajah yang berseri-seri. Dibahas apa dia tuan-tuan? Ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah merasa dekat ajalnya, berwasiatlah beliau kepada para sahabat Rasulullah supaya mereka mengangkat Saidina Umar Al-Khattab untuk menggantikan jawatan beliau sebagai khalifah. Setelah orang banyak redha menerima wasiat itu, Umar sendiri pun menerima pula dengan rasa prihatin. Tuan-tuan ingat, bila Sayyidina Umar diberi itu tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, kenapa Den? Kenapa Den? Ada lagi tu sahabat yang hebat. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah. Semua diarah ke orang tuan-tuan. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, semua masuk dalam senarai tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sayyidina Umar yang cadangkan dia orang ni tuan-tuan ya. Tetapi apa jadi tuan-tuan? Kerana menghormati bai'ah semua sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kata, kami sepakat untuk Sayyidina Umar. Maka beliau panggillah orang-orang yang beliau cadangkan jadi penggantinya itu. Lalu beliau berwasiat khusus kepadanya setelah dari wasiatnya yang seperti berikut. Hai Umar, inilah pesan terakhirku kepadamu di saat langkah kakiku yang terakhir akan meninggalkan dunia ini dan langkah kaki pertama akan menuju akhirat. Ingatlah olehmu hai Umar, bagaimana Allah memberi tuntutan dan peringatan bagi kita dengan perantaraan Rasul. Sebab apa tuan-tuan? Nak mujuk Sayyidina Umar ni kan senang. Kan? Maka Abu Bakar kata, ingat, kita ni ada tanggungjawab dan kita ni pernah apa? Datang seorang Rasul dulu. Tidak ada satu pun rangkaian ancaman kepada kita, melainkan selalu diiringi dengan ayat-ayat yang mengandungi janji mulia dan gembira. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni tuan-tuan orang yang Islam kerana apa tuan-tuan? Kerana surah Taha, kerana Al-Quran. Itu sebab nak mujuk orang Islam ni tuan-tuan, pujuk dengan Al-Quran. Dokekkan mereka dengan Al-Quran tuan-tuan ya. Demikian juga sebaliknya, tidak ada ayat-ayat yang dimulai dengan janji gembira, melainkan diiringi di belakangnya dengan janji ancaman bagi yang derhaka. Demikian itu ialah supaya kita selalu ada pengharapan kepada Allah di samping takut akan azabnya, agar kita selalu takut azabnya di samping kita menaruh harapan kepadanya. Diingat supaya apa tuan-tuan? Ingat janji baik Allah, jangan lupa ada janji azab untuk orang dogil. Ya, jangan lupa tuan-tuan. Kenapa? Kita boleh jadi dalam perjalanan ni kadang-kadang kita pun tergelincir sikit. Berapa ramai haji-haji orang yang dikatakan ada ilmu, togah dek roto, tergelincir tuan-tuan. Putus hubungan, ambil hak orang. Berapa ramai tuan-tuan. Kadang-kadang ada tu orang cerita tu ustaz, aduh itu yang malu benar tu tuan-tuan ya. Ustaz pun sama. Allah. Aduh, ngajar lah tu, ngajar kau bah tuan-tuan. Kita pun dongang macam tu, aduh, hai. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita manusia ni itulah yang Allah bagi uji tuan-tuan. Saya mungkin tak kono ni kenapa awak ni belum kena uji ni. Roto tak banyak ni tak kisah pun nah tuan-tuan ya. Dia belum roto banyak. Nak mak abah ni lah tuan-tuan, roto melampuh. Oh dah mula dah tuan-tuan. Tanah ni dan punya. Kenapa? Atas sawit banyak sikit. Cuma sejak kebelakangan ni tak naik-naik pula rogo dah contoh tuan-tuan ya. Dia dah ada plan-plan itu tuan-tuan ya. Kerana itulah kita kenapa tuan-tuan kena selalu ingat supaya apa tuan-tuan? Ada janji azab. Demikianlah yang selalu kita temui dalam rentetan ayat Allah seperti yang kita dapati daripada surah Al-Ghasyiyah sejak ayat 1 sampai 7 baris, gambaran kengerian hari kiamat
diulas berita gembira untuk orang-orang yang taat kepada Allah di masa hidupnya. Nak kata bahawa tuan-tuan, masa dokek-dokek nak wafatnya Sayyidina Umar ni pun tuan-tuan, dia masih lagi menyebut pasal Quran, dia masih lagi menyebut tentang apa tuan-tuan? Surah Al-Ghashiyah. Supaya apa? Dihayati tuan-tuan. Maka apa yang Allah sebut tuan-tuan pada ayat yang ke-8? Wujuhu yawma idzin naimah. Beberapa wajah di hari itu akan merasa nikmat. Ulama kata wajah kata mufradnya, wujuh kata jamaknya. Itu sebab digunakan dalam ayat 8 apa tuan? Wujuhui. Kenapa? Ramai. Tuan-tuan ya. Ramai di kalangan orang tu apa tuan-tuan? Akan rasa nikmat. Dan muka yang dimaksudkan di sini tentu jiwa atau hati kita. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, kadang-kadang muka riang tu dia tak ada reaksi. Macam anak sambut hari jadi ayah lah tuan-tuan kan. Balik ramai-ramai bawa kek. Ayah tu macam tu ya tuan-tuan. Kan? Tengok kek-kek tu ayah tu kenapa dia macam tu? Sebab kek-kek tu ditulis tuan-tuan. Apa dia? Sempena tahun yang ke-73. Lain dia korang. Cuba terbalik kan 37. Memang senyum dia tuan-tuan ni. Dia siapa nak sadar diri dah tua. Sebab dia senyum dia tuan-tuan dia. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Itulah reaksi tuan-tuan kan. Pada ayah kita ni ada yang senyum, ada yang tak. Kenapa tuan-tuan? Reaksi-reaksi tu berbeza. Tu ayah-ayah yang ada dalam masjid ya. Bila orang raikan kita dengan nikmat, kenapa? Senyumlah. Ni wangi macam tu. Ambil gambar, bah senyum bah. Minggir separuh. Oh sabar kita zaman hari ni tuan-tuan ya. Nak garang boleh, tapi janganlah sampai orang baru tunjuk nikmat anak-anak rai pun dia tatap garang ni tuan-tuan. Apa hajat abah untuk hari jadi kali ni? Abah harap wang bulanan naik. Oh sudah tuan-tuan. Anak tu pula tak senyum. Tapi nak kata tuan-tuan, kena ada reaksi ni tuan-tuan. Supaya apa? Orang yang menghargai kita tu suka. Saya ada lah orang yang suka bagi hadiah kat saya tuan-tuan ya. Dan dia suka tanya, Ustaz suka tak? Kan? Ustaz suka tak apa saya bagi ni? Tak, kalau abang tak suka. Ui, bapak suka kak, lagi bosa. Lagi bosa ke Ustaz? Dia hantar lagi godang tuan-tuan ya. Siap mau belon tuan-tuan, sebab tak tahu abang ni tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Apa salah kita tunjuk reaksi berterima kasih, suka, terima kasih. Ni bari pun buat tak rati ya tuan-tuan. Kan balik kan ada lauk lebih diulur dia orang. Nah, terima kasih pun tidak. Berapa botol? 2. Oh sah kita ni tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan. Tunjuk reaksi. Kenapa? Sebab nikmat ni benda yang kita kena kongsi. Sama ada apa tuan-tuan? Kongsi dengan ucapan terima kasih ataupun reaksi yang menyenangkan orang. Kan? Reaksi yang menyenangkan orang. Itu kadang-kadang lah tuan-tuan kan. Perkara ni nampak macam remeh. Tapi tuan-tuan, manfaatnya cukup besar. Kita lah bangun pagi, rumah kita tuan-tuan buat sarapan. Buat sarapan tuan-tuan. Tak ada apa dah tuan-tuan. Nasi goreng ikan bilis je tuan-tuan. Walaupun dia masak ikan bilis untuk kita tuan-tuan, apa salah kata apa? Terima kasih buat sarapan. Terima kasih buat sarapan. Senyumlah sikit. Kan? Terima kasih buat sarapan. Makin lawa lah abang tengok kau. Kan? Dah goreng tolu dadah lah dah tuan-tuan. Oh betul. Ini makan ya. Macam bang sedap. Bolehlah. Cakaplah sedap tu, itu orang je lah. Orang nak dengar jawapan kita, jawapan yang menyukurkan hati dia dengan nikmat. Sedap tak bang? Alhamdulillah sedap. Kan habis tu. Ni dia tak ada macam sedap tak? Tengoklah pinggan tu kan habis. Loh, hai. Kadang susah tuan-tuan ya, susah. Tapi dah nak buat macam mana tuan-tuan? Kita tak suka jadi ahli syurga, tu masalah itu. Kalau orang suka jadi ahli syurga, dia suka menghargai dengan jiwa dia tuan-tuan. Kalau riang, cakap riang. Kalau tak sedap, cakap tak sedap. Bila sedap tak bang? Tak sedap. Apalah ikan bilis. Kau tahu dan gaut? Kan sedap bunyi tu. Lepas ni bubuh ikan jos. Tuan-tuan kan. Cerita orang tuan-tuan kan. Kerana raut muka yang menunjukkan takut ataupun menunjukkan gembira bahagia adalah gambaran dari perasaan jiwa sendiri. Datanglah ayat yang selanjutnya menyatakan sebab timbul
ayat terakhir kita bahas malam ni tuan-tuan. Apa dia? Lisa'yiha radiyah. Yang lantaran usahanya sendiri, dia merasa sentosa. Kenapa tuan-tuan? Dia tengok usaha dia selama atas dunia. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Menjaga kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia? Tauhid beriman sampai mati. Nombor satu. Ni bondo yang dia akan rasa tenang dan tenteram. Sebab orang beriman, Allah takkan sia-siakan dia. Dengan penyataan Allah ini, nyatalah bahawa nikmat berganda yang dirasai kelak di akhirat itu tidak lain kerana merasa bekas usaha, bokeh amal yang diperbuat semasa hidup dunia dulu. Dengar baik-baik. Kita tak masuk syurga sebab amal kita, tuan-tuan. Tak. Tetapi yakin percaya, tuan-tuan, dengan sembahyang ni datang kasih sayang dan rahmat Allah. Dengan sedekah datang kasih sayang dan rahmat Allah. Dengan bertaubat datang kasih sayang dan rahmat Allah, tuan-tuan. Itu sebab dia kata apa, tuan-tuan? Ada bokeh amal, ada bokeh usaha sikit kita, tuan-tuan. Kerana hidupnya yang pendek hanya sebentar, semasa di dunia itu telah diisi dengan bekal yang didapatinya di hari akhirat. Walaupun ketika hidup dia rasa apa, tuan-tuan? Dia beramal sebab nak masuk syurga. Walaupun masih hidup atas dunia, tuan, dia nak beramal sebab nak masuk syurga. Kerana itu Allah bagi dia syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan, di atas ayat ni lah, tuan-tuan, saya selalu ingatkan diri saya, tuan-tuan, dan semua orang. Yang mana, tuan-tuan, melalui fasa-fasa susah. Susah apa, tuan-tuan? Susah nak ibadah, susah nak maafkan orang, susah nak menerima balik bila orang buat salah dengan kita, tuan-tuan, kan? Bila ada seorang, dia mengadu dengan saya, Ustaz, saya tak nak bercakap dengan anak saya sampai bila-bila. Saya tak nak cakap dengan anak saya. Sebab apa? Sebab anak saya ni buat saya marah, buat saya tak suka, buat saya ni, buat itu. Saya takkan cakap dengan dia lah. Maka saya kata, Kak, saya ni faham perasaan seorang mak. Mak ni, bila dia reda, maka anak tu Allah reda. Tapi yakin dan percayalah, Kak, selama mana akak ada sifat tak nak memaafkan, selama mana akak ada sifat dendam, Allah takkan buka pintu syurga untuk akak. Saya sebut, selama mana akak tak maafkan orang, selama mana akak ada dendam, Allah takkan buka pintu syurga untuk akak. Saya pun ceritalah ayat wasarimu ila maghfiratin. Cerita pasal dalam surah Ali Imran tu, tuan-tuan. Saya cerita, maka ketika itu, tuan-tuan, dia tak balas mesej saya sehari, tuan-tuan. Sehari tak balas. Lepas tu, tuan-tuan, pagi subuh tu, tuan-tuan, saya sampai sekolah tu, saya tengok WhatsApp, tuan-tuan. Dia kata apa, Ustaz? Setelah saya dengar Ustaz cakap tu, saya baca ayat Quran tu, dia kata apa, Ustaz? Ya Allah, memanglah bila kita marah pada anak ni, anak tu Allah akan timpakan dengan hukuman. Tetapi mak yang marah ni, adakah Allah akan bagi syurga? Jawapannya tak, Ustaz, kan? Allahu Akbar. Maka Ustaz, setelah saya renung malam tadi, saya bangun, saya semayang, Ustaz, saya kata, Ya Allah, dia reda dengan anak ni, buka pintu hati anak ni untuk ubah kesalahan dia, supaya aku dengan dia masuk syurga, wahai Allah. Ya tu lepas semayang pagi tu, saya rasa lapang, sampailah ke hari ni, dia cerita dengan saya, lapangnya jiwa dia, dan anak dia, tuan-tuan, telefon dia setiap saat untuk minta maaf. Bukan itu kerja kita sebagai orang yang nak masuk syurga, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Beri ransangan, beri galakan. Ubah sikap kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin untuk menyakitkan orang supaya dia masuk neraka senang. Tetapi untuk bawa diri kita dan orang lain masuk syurga, sebagaimana Nabi nak buat kepada kita ni, tuan-tuan, yang Nabi kata, aku pemilik pintu syurga, kunci pintu syurga aku pemilik, dan aku takkan buka selama mana umat aku tak ada orang, tak semua lepas masuk syurga. Itu janji Nabi, tuan-tuan. Aku takkan buka pintu ni selama mana umat-umat aku tak ikut sekali aku masuk syurga. Sayangnya Nabi dengan kita. Takkanlah kita ni, tuan-tuan, sanggup untuk benci kepada umat Nabi sendiri, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita berhenti pada ayat ni, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cerita lagi, tuan-tuan, perkara-perkara yang selepas-selepas ni, tuan-tuan. Kerana kehidupan kita ni tak boleh lari daripada ayat-ayat Allah untuk tahu faham dan untuk tahu kita menghayati dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ya. Minta maaf mungkin panjang sikit, dah lambek di haban yang panjang. Ada soalan 1, 2 nak tanya? Tak ada, ya.
Mudah-mudahan. Ya saya. Baik, boleh. Satu ya malam ni. Baik. Baik. Tak apa joleh bang. Tak apa joleh bang. Ah. Baik. 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 Sebab itulah macam mana kita sebut tadi kan. Sebab orang beriman ni, dia akan masuk syurga. Orang beriman ni akan masuk syurga. Cuma, masa atas dunia tu ada perangai. Yang perangai ni yang kita susah ni tuan-tuan ya. Yang perangai ni. Kita atas dunia ni tuan-tuan, apa tuan-tuan? Kita dah tanam syurga kita dengan sedekah. Kita dah tanam tuan-tuan, dah bina syurga kita dengan mahligai. Melalui apa tuan-tuan? Semayang kita, tuan-tuan, puasa, zakat, haji. Dah bina dah tuan-tuan. Tetapi apa tuan-tuan? Dalam hidup ni apa jadi tuan-tuan? Ada sikit-sikit perangai. Yang macam kita khabar tadi lah. Ada maksiat yang direda, ada maksiat yang berterusan diamalkan. Apa dia tuan-tuan? Antara maksiat tu apa tuan-tuan? Jahil. Kan? Tu sebab tuan-tuan, orang beriman ni tuan-tuan, dia tak boleh ada sifat jahil yang diredai. Tuan-tuan kan? Tak boleh tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, dia tak boleh ada riak yang menyebabkan hilang dia punya apa? Ikhlas tu tuan-tuan. Tak boleh. Maka kerana itulah tuan-tuan, kalau dia tak bertaubat daripada perkara tu, ada banyak tuan, ada 9 benda tuan kan. Ada dustanya tuan-tuan, ada ragu-ragunya tuan-tuan, ada apa tuan-tuan? Derhakanya tuan-tuan, ada dia meninggalkan hukum yang sepatutnya dia buat tuan-tuan, ada 9 benda lebih kurang tuan-tuan kan. Maka kerana itulah tuan-tuan, benda tu akan menjadi hukuman untuk dia kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia tak bertaubat. Tetapi tuan-tuan, kalau dia bertaubat, Allah hapuskan semua ya tuan-tuan. Inilah janji Allah. Tapi kalau dia tak bertaubat tuan-tuan, maka dosa tu akan dibakar dalam neraka. Kemudian barulah selesai. Itu sebab disebut tadi. Setelah selesai, maka keluarlah tuan-tuan daripada neraka untuk menikmati nikmat. Itu janji Allah Ta'ala. Cuma yang tak keluar siapa tuan-tuan? Orang kafir. Orang yang derhaka pada Allah. Dan orang yang panggil Yahudi, Nasrani. Segala kufur pada Allah, segala munafik ni tuan, Allah takkan lepaskan dia tuan-tuan. Sebab itulah, yakin dan percayalah tuan-tuan, sikit-sikit perangai kita tu tuan-tuan, ialah semua orang ada lah perangai. Jangan lupa minta ampun. Maka saya nak tutup satu kisah, saya dah cerita banyak tempat. Bila orang jumpa Syekh Junaid Al-Baghdadi, wahai Syekh, adakah orang-orang soleh ni, bila dia buat ketaatan, dia meninggalkan kemaksiatan tu, dia macam Nabi. Sebab yang tak buat maksiat ni Nabi. Yang tak boleh maksiat ni Nabi. Ada kau selain daripada Nabi ni orang tak boleh maksiat? Maka Nabi, ketika itu Syekh Junaid Baghdadi menangis. Maka dia kata, wa kanallahu qadaran maqdura. Sesungguhnya setiap orang tu Allah dah bagi kadar dia, tetapkan untuk dia dah. Maka kalau Allah nak jaga daripada maksiat, Allah akan jaga dia jauh daripada maksiat. Ada tak? Ada. Tetapi kalau dia tersalah buat maksiat, maka orang soleh ni akan copek bertaubat pada Allah untuk laburkan semula dosa dia dan dia takkan kembali daripada dosa dia tu. Mudah-mudahan amal-amal kita yang ada ni akan menunggu kita untuk apa tuan-tuan? Dibalih di dalam syurga nanti. Cuma sikit-sikit perangai tu kena baikilah sebab dia kata tadi. Bila kita semayang, Allah kikih sikit demi sikit perangai buruk kita ni tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala alam lah. Ya mudah-mudahan apa yang kita buat atas dunia ni semuanya ada pahala untuk kita dan kita selalu minta jauh pada Allah. Ya Allah, perangai buruk ni buanglah. Perangai reda dengan maksiat ni buanglah. Perangai menipu ni buanglah. Perangai yang meninggalkan ketaatan ni buanglah. Sebab kita tak nak masuk neraka Allah walaupun sekejap tuan-tuan. Memanglah kita kata kalau ditakdirkan masuk neraka, wa iyyazubillah min zalik. Tapi orang beriman jangan ada rasa tak apalah neraka lah. Jangan ada rasa begitu. Jangan ada rasa begitu.
Macam orang beriman kata apa? Dia nak masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Allah akan bagi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dan Allah beri kepada kita tuan-tuan jalan untuk kebaikan kita ni tuan-tuan, sebab setiap amal kita ni ada dia punya apa tuan-tuan, penghalang, pendinding daripada api neraka. Boleh mai ya? Mudah-mudahan sikit sebanyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.